Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang hormati dan dikasihi sekalian, masa ini subuh lewat sikit. Sekarang pada hari ini kita bincang bab yang kelima, Nabi Hud AS. Nasab keturunan Nabi Hud AS. Nama Nabi Hud ialah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Khulud bin An bin Aus bin Iran bin Sam bin Nuh. Disampaikan pada Nabi Nuh. Seorang sekali lagi, Hud bin Abdullah bin Rabah bin Khulud bin An bin Aus bin Iran bin Sam bin Nuh alaihissalam. Itu dari segi nasab ataupun keturunan Nabi Hud alaihissalam. Jadi An adalah cicit kepada Sam bin Nuh. An ni cicit pada Sam bin Nuh. Anak Nabi Nuh yang bernama Sam, manakala An ni ialah cicit kepada Sam bin Nuh. An adalah ketua kaum yang diberi nama kaum An. Kaum An ni diambil sempena daripada nama An, cicit kepada Sam bin Nuh. Dia adalah seorang lelaki yang memiliki tubuh badan yang gagah dan kuat. Ini seorang lelaki yang mempunyai saiz tubuh badan yang besar, kuat, gagah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Hud alaihissalam kepada kaum itu supaya mereka mengajak mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah utuskan Hud kepada kaum yang tidak beriman supaya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud disebut dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Perkataan Hud ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 7 kali, yaitu dalam surah Al-A'raf, dalam surah Asy-Syu'ara, dan juga dalam surah Hud itu sendiri. Dalam 3 surah disebut nama Nabi Hud sebanyak 7 kali. Surah Al-A'raf, surah Asy-Syu'ara, dan surah Hud itu sendiri. Mengikut sejarah, bangsa Arab kuno ni Arab zaman dulu kan. Macam kita orang Melayu ni ada Melayu kuno ni kan. Melayu zaman dulu, Melayu yang tidak bertamadun ataupun Arab yang tidak bertamadun. Zaman-zaman dulu. Melayu zaman-zaman dulu dan gua. Jadi mengikut sejarah, bangsa Arab kuno, bangsa Arab zaman dulu ni terbagi dia terbagi 3 golongan. Ada 3 golongan bangsa Arab pada waktu zaman dulu. Macam Melayu dia ada beberapa golongan, yaitu Arab Baridah 1, Arab Aribah 2, dan Arab Mustaqribah. 3 golongan bangsa Arab pada zaman dahulu kala. Arab Aribah, Arab Mustaqribah, dan Arab Baridah. 3 golongan Arab yang terdapat di semenanjung tanah Arab pada zaman dahulu kala. Arab Baridah terdiri daripada beberapa kaum. Jadi Arab Baridah ada banyak puak pada situ, ada banyak golongan pada situ. Arab Baridah ini terdiri pada beberapa kaum seperti kaum Ad yang terkenal, dan kaum Thamud. Kaum Ad ni Arab
baik ini jadi pada berkaum seperti kaum Ad dan kaum Thamud, dua-duanya terkenal lagi. Kaum Ad pun terkenal, kaum Thamud pun terkenal. Dalam Quran banyak menceritakan kisah kaum Ad dan kisah kaum Thamud yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Ad adalah daripada keturunan Ad bin Aus bin Iram. Ad ni, kaum Ad ni dia berasal daripada Ad bin Aus bin Iram. Sama-sama dulu di bab keturunan dia di tanah di Jawa sana. Siapa 7 keturunan dia tahu. Kita ni 3 keturunan orang tahu dah. Ali bin Osman, Osman bin Yusuf, sangat tu ya. Tak ingat ada apa-apa. Kita orang dia cukup jaga bab ini. Manakala kaum Thamud adalah daripada keturunan Thamud bin Jasir bin Iram. Ada di situ juga temu dengan Iram juga. Kaum Thamud ini Thamud bin Jasir bin Iram. Jadi siapa temu dengan Iram? Iram ialah anak kepada Sam bin Nuh. Anak sana cucu Nabi Nuh. Cucu Nabi Nuh. Iram ialah anak kepada Sam bin Nuh, cucu Nabi Nuh. Dinamakan Arab Baidah. Arab Baidah ini dinamakan di Arab Baidah kerana semua keturunan mereka telah pupus. Arab Baidah ini keturunan mereka dipupus teman hilang. Ada keturunan hilang, pupus. Kaum Ad dan kaum Thamud dipanggil Arab Arubah kerana mereka sangat fanatik terhadap bangsa mereka sendiri. Fanatik ni maknanya dia sokong sungguh-sungguh, tak kira dosa. Sabar pun dia sokong dia tak salah pun, tak apa dah tak salah. Dia tak kira orang fanatik ni, tak kira betul salah, tak kira benar tak benar pun dia sokong. Ini maknanya sangat fanatik, sangat fanatik. Jadi kalau kita orang yang fanatik, orang lain tak kira betul salah. Walaupun keturunan ini buat salah, tak salah. Walaupun buat salah, dia tetap mempertahankan keturunan dia. Walaupun keturunan dia tu buat salah, buat benda yang tak betul, tak salah, dia pertahan. Itu golongan yang fanatik. Mereka mempertahankan walaupun salah. Itu lebih kuat gambaran. Kaum Ad terbagi kepada 2 mereka. Kaum Ad ini terbagi kepada 2 mereka. Mereka yang pertama terkenal dengan kekuatan fisika dan berani. Kaum pertama ini tubuh badan dia kuat, gagah, gagah dan kuat. Itu terkenal. Zaman-zaman yang disebut dalam Quran. Dalam Quran ada menyebut kaum Ad, mereka yang pertama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annahu ahlaka 'adan wa annahu ahlaka 'adan ula wa thamud fama abqa. Dan mereka sesungguhnya dialah yang membinasakan kaum Ad yang pertama, yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam, dan kaum Thamud, kaum Nabi Saleh. Kaum Thamud ini kaum Nabi Saleh, kaum Ad ini kaum Nabi Hud. Mereka tidak ada seorang pun daripada kedua kaum ini yang dibiarkan hidup, dibinasakan oleh Allah SWT. Dan dibinasakan oleh mereka gagah, mereka kuat, mereka pahat bukit buat rumah kediaman mereka. Kaum Thamud buat bukit, mereka tinggal dalam bukit. Dan mereka ini memang dari seni bina mereka zaman itu hebat kan. Orang sekarang tak ada pahat bukit ni, batu yang keras-keras mereka boleh pahat, mereka boleh buat tempat kediaman dalam bukit. Tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihancurkan oleh Allah SWT kerana kekufuran mereka, kerana kezaliman mereka, kerana kejahatan mereka, kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kaum Iran dinyatakan nama dalam Quran dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dzatil 'imad." Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur, yang durhaka itu, yaitu penduduk Iran. Tempat itu bernama Iran. Tempat itu bernama Iran. Yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Rumah mereka daripada batu lah, batu. Mereka buat bangunan-bangunan yang tinggi. Yang tinggi tiang-tiangnya. Tetapi kesemuanya itu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kesombongan mereka dan ketakburan mereka. Mereka tidak beriman kepada Allah. Melainkan sedikit saja di kalangan mereka yang ikut Nabi Hud dan Nabi Saleh. Hud pula ada satu-satu kabilah kaum Ad. Hud ialah satu-satunya kabilah kaum Ad yang besar, yang terdiri pada sebelah kabilah. Kabilah yang bernama Hud ini ada sebelah kuat pula. Ia ada sebelah kuat. Maknanya dalam satu kampung tu dia ada sebelah kuat pula. Satu golongan yang punya sebelah kuat. Khulud ialah satu-satu kabilah kaum Ad yang besar. Jadi banyak kabilah macam orang Melayu tu. Orang Melayu Besuk ada lagu lain, orang Melayu Kuamak lagu lain, orang Melayu Uriama lagu lain, orang Melayu Bakar dan cakap lain tau. Jika orang tu ada lain lagu pun, di Besuk lagu lain pun, di Imamah lagu lain pun, Kedabuluh dalam dekat atas tu cakap lain tau, lain tau. Di Kedah lagu lain pun apa ni, di Johor lagu lain pun apa ni, di Negeri Sembilan lain pun lagu lewat lain pun ni. Maknanya banyak orang Melayu belakang, tapi dia mempunyai puak-puak yang berbeza. Kalau Negeri Sembilan dia pelik pada orang lain. Orang lain dia tak pelik bunyi pada lain. Dan bagi Pak Hangga Sakanya lelaki dah sama-sama mimpi ya. Dipanggil adat Minangkabau. Sebab orang Negeri Sembilan ini dia berasal daripada Minangkabau, daripada Indonesia, daripada Sumatera. Lelaki tak laras sikit, pendek kata kain plekak lah, kain plekak saja. Muncul boleh. Itu adat yang bercanggah sama sekali dengan Islam. Sedangkan Islam taklah betul dari segi pembagian harta pusaka ni. Jadi kabilah Khulud ini merupakan kabilah yang sangat kuat. Penulis sirah para Nabi mengaitkan kekuatan itu dengan tubuh badan mereka yang gagah. Itu badan mereka gagah ini memang terdapat di kalangan masyarakat zaman ini pada macam orang negro ni, tubuh dia gagah. Sebab tu peninju yang terkenal di dunia ataupun ahli gusti yang terkenal di dunia banyak orang negro. Dia gagah. Itu boleh besar, dia gagah. Selepas berlakunya banjir besar di zaman Nabi Nuh AS, Nabi Nuh zaman dia berlaku banjir besar kerana Nabi Nuh minta supaya Allah SWT hancurkan kaum yang durhaka. Allah turun banjir besar, hujan turun daripada langit, daripada bawah terbit matahari, cepat air naik. Itu berlaku zaman Nabi Nuh sampai bukit gunung pun tenggelam. Gunung yang bernama Gunung Judi tenggelam. Zaman kita lagi kita ada dengan gunung tenggelam, dengan pohon yang besar tak bunyi gunung tenggelam. Zaman Nabi Nuh ada gunung yang tenggelam kerana banjir yang besar. Itu Gunung Judi namanya. Jadi pengikut baginda dan keturunannya membina penghidupan yang baru di sekitar Gunung Judi, dan ada yang merantau jauh sampai ke Mesir, Yaman dan lain-lain. Ini keturunan dia sampai ke Yaman negeri di selatan. Dan Yaman ini kemudian timbulnya kerajaan Sabah. Ada Raja
raja perempuan yang memerintah, yaitu Ratu Balqis. Ratu Balqis ini dia tidak beriman kepada Allah SWT. Ayatnya ramai, tenteranya hebat. Dia tidak beriman kepada Allah. Penduduk di situ, penduduk Sabah tidak beriman kepada Allah, menyembah matahari. Jadi Nabi Sulaiman daripada Palestin, dia menghantar burung. Ada burung kuku atau burung belatuk, orang kata menghantar surat, dan surat itu dijatuhkan dalam istana Ratu Balqis, dan Ratu Balqis membaca. Jadi kisahnya akhir sekali Nabi Sulaiman dakwah Ratu Balqis, kemudian Ratu Balqis ini beriman kepada Allah SWT dengan dakwah Nabi Allah Sulaiman AS. Ratu Balqis, Ratu Balqis ini seorang raja perempuan. Jarak antara zaman Nabi Nuh dengan zaman Nabi Hud agak panjang. Nabi Nuh dengan Nabi Hud panjang. Setelah masa berlalu begitu lama, ajaran Nabi Nuh mula dilupakan dan mereka kembali syirik dengan menyembah patung berhala. Di zaman Nabi Nuh yang beriman tak ramai ada, 83 orang ya. Kaum Nabi Nuh yang beriman 83 orang. Kemudian sampai baru itu bila Nabi Nuh wafat, orang pun mulalah tinggal ajaran Nabi Nuh. Tinggal. Sehingga akhir sekali manusia kembali menjadi syirik kepada Allah SWT kerana menyembah patung-patung berhala. Menyembah patung. Kaum ini kaum yang jahil. Dia jahil. Dan dia terpukau dengan tipu daya iblis sehingga menjadi kafir dan durhaka kepada Allah SWT. Kaum terpukau temananya, dia rasa hebat. Hebatnya tipu daya iblis ini. Iblis ni macam-macam dia nipu manusia ni. Dia tipu macam-macam. Terutama sekali bila ramai orang jahil, ramai orang tak tahu, lagi mudah ditipu. Iblis laknatullah. Jadi kaum yang jahil ini, bila tinggal ajaran Nabi Nuh AS, maka dia mudahlah menjadi manusia yang sangat jahil dan kemudian durhaka kepada Allah SWT. Kaum ini sesat kerana mereka tidak mengikuti jalan yang benar. Jalan betul itu ialah jalan Nabi-Nabi. Jalan yang betul itu ialah jalan Rasul-Rasul. Itu jalan yang betul, tak ada jalan yang betul. Sejak zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad, jalan betul satu ya. Kata Ibnu Kathir, yang salah tak boleh dibilang. Jumlahnya sangat banyak, tak boleh dibilang. Itu satu ya. Itu jalan yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Start daripada Nabi Adam sampailah ke Nabi Muhammad, itu betul belaka. Ajaran Nabi-Nabi betul belaka. Ajaran yang berdasarkan tauhid yang betul, akidah yang betul, yang menyelamatkan manusia daripada kesesatan dan kesyirikan. Lepas Nabi Muhammad tidak ada, ajaran yang betul dan lurus itu ialah ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kerana ikut ajaran Nabi. Ahli Sunnah wal Jamaah ini yang ikut ajaran Nabi. Kerana lepas Nabi wafat macam-macam timbul pemikiran yang salah. Dengan Mu'tazilahnya, dengan Qadariyahnya, dengan Jabariyahnya, dengan Syiahnya, banyak lagi, berpuluh-puluh. Malah Nabi kata Nabi sahabat 70 lebih yang telah menyeleweng. Yang itu satu yang betul itu ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tempat kediaman kaum kaum tinggal di lembah Ahqaf, Hadramaut, yang terletak antara Oman dan Yaman. Tempat itu tempat yang bernama Ahqaf. Di sinilah tempat kaum Ahqaf, nama tempat itu, yang ada dekat dengan Hadramaut. Hadramaut ni Yaman. Hadramaut ni orang Yaman daripada Hadramaut datang ke tanah Melayu zaman-zaman dulu membawa Islam. Dikatakan orang Melaka pada zaman dahulu, Raja Melaka pada zaman dahulu menerima Islam daripada pendakwah daripada Hadramaut, Yaman. Hadramaut ni Yaman.
Jadi Aqaf ini letaknya tak jauh mana lah antara Oman dengan Yaman. Oman, negeri Oman dengan negeri Yaman. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran surah Aqaf ayat yang 21. Walqur akha 'adil ila an qata qaumahu bil Aqaf. Dan ingatlah peristiwa Nabi Hud, saudara kaum Ad. Nabi Hud ini saudara kaum Ad, ketika dia memberikan amaran kepada kaumnya yang tinggal di lembah Aqaf. Yang tinggal di lembah Aqaf. Di sebelah utara Aqaf terdapat padang pasir yang bernama Ar-Rub Al-Khali. Rab Al-Khali. Di utara Aqaf tempat tinggal kaum ini terdapat padang pasir yang bernama Ar-Rub Al-Khali. Padang pasir ini yang pada luas sekali, padang pasir Sahara. Itu luas sekali. Ini adalah ada satu dari padang pasir di bahagian utara Aqaf ini, namanya Ar-Rub Al-Khali. Dan sebelah timurnya pula ialah negeri Oman. Negeri Oman, negeri Oman ini dia suka bawa pedang. Oman dia tak pendampingan. Jadi pun gitu juga Oman ini. Kawasan tersebut pada asalnya merupakan padang pasir yang kering kontan, tetapi berubah kemudian menjadi kawasan yang makmur. Asal padang pasir kontan, kering, benda apa, tempat itu kemudian yang berubah menjadi satu kawasan yang makmur. Bila ada tali air, bila dimajukan tanah, maka jadi makmur. Mereka daripada pam air sehingga tanah menjadi semakin subur untuk bercucuk tanam. Tak wajib pada masa itu pandai dan buat pam air. Dia air depan sungai naik ke darat dan dia menggunakan air itu untuk menyuburkan tanah mereka. Tanaman-tanaman jadi subur. Antara tanaman yang ditanam oleh mereka ialah kurma dan buah-buah yang lain. Itu di antara pokok yang ditanam, pokok kurma dan buah-buah yang lain lagi lah. Manakala ternakan pula mereka ternak unta, mereka ternak kibas, lembu, kambing, biri-biri. Itu binatang ternakan mereka. Pokok yang paling banyak mereka tanam ialah pokok kurma. Binatang yang mereka bela sebagaimana disebutkan tadi. Kaum Ad ini juga pandai bertukar. Kaum Ad ini, kaum yang gagah ini pandai bertukar. Dan mereka ini, dengan kemahiran bertukar itu, mereka mampu membuat bangunan yang tinggi dan kuat. Dengan kepandaian mereka bertukar, mahir mereka bertukar, mereka berjaya membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Bukan secara tinggi, kuat dan gagah bangunan yang mereka buat. Terkenal dalam zaman dulu kaum Ad ni gagah tubuh badan, dan mereka ni tukang-tukang yang mahir membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka pahat batu. Mereka pahat batu untuk menjaga keselamatan. Mereka membuat kubu di sekeliling negeri mereka. Mereka diberikan rahmat oleh Allah, mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan hidup yang mewah di dunia. Mereka hidup senang, mereka hidup mewah di dunia. Mereka membuat benteng-benteng kubu yang kuat untuk jaga penduduk dalam negeri mereka. Kesenangan itulah yang menjadikan mereka lalai sehingga mereka durhaka kepada Allah SWT. Jadi kesenangan yang melalaikan inilah yang menyebabkan manusia jadi punah. Senang tak lalai tak apa. Kalau hidup senang tapi tak lalai, tak jadi lalai, tak jadi lupa, tak apa. Bila manusia hidup senang tak lalai, inilah yang berlaku kepada manusia sepanjang zaman. Begitulah yang berlaku pada kaum Ad. Mereka senang, harta mereka banyak, rumah mereka kuat dan hebat, mereka buat bangunan-bangunan yang tinggi. Dalam kesenangan inilah mereka menjadi kufur kepada Allah. Mereka menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Katsir, kaum ini membela sebuah kota di dalam Iran. Dia buat satu kota-kota di bandar bernama Iran, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7.
Irama dhatil imad. Allah sebut dalam Quran, Irama dhatil imad. Itulah penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi, tiang-tiangnya tinggi, tiang kuat tinggi, bangunannya kukuh molek. Dan mereka yang bekerja sebagai penternak dan sebagai petani menjadi senang lena kerana mereka dapat mengalirkan air daripada sungai, mereka bawa masuk ke kawasan pertanian mereka. Ahli sejarah berpendapat kota Iran ini terletak di Gunung Ram. Kota Iran ini letak di atas Gunung Ram, iaitu kira-kira 25 km daripada Aqabah. Dan di tepi gunung tersebut ditemui peninggalan jahiliyah kuno. Menurut Ibn Khaldun ini tak salah ulama ahli sosiologi yang terkenal. Menurut Ibn Khaldun menyatakan kota Iran ini sebenarnya tidak ada, kata Ibn Khaldun. Kota Iran tidak ada, ini disebut dalam Quran. Iran dhatil imad. Kepercayaan adanya kota ini adalah khurafat, kata Ibn Khaldun. Maksud Iran dalam Quran itu ialah qabilah, bukan daerah. Ini kata Ibn Khaldun. Iran ini ialah qabilah, bukan daerah, bukan tempat. Qabilah di mana puak, satu kaum, puak Iran. Puak Iran, bukan tempat. Itu pandangan seorang ahli sosiologi Islam yang terkenal, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ini mengarang sebuah kitab yang besar bernama Al-Muqaddimah, kitab yang terkenal. Hari ini pun kitab itu dijadikan rujukan, memang hebat kitab ini, tebal. Dewan Bahasa dan Pustaka telah terjemah kitab Ibn Khaldun ini, yaitu Muqaddimah namanya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi Islam, rasa setakat dulu. Kita sambung pada kuliah kita yang akan datang, yaitu kepercayaan kaum Ad. Kepercayaan kaum Ad kita akan sambung dalam kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.